Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Saleh dengan nombor pelajar 2020853352. Untuk video ini saya akan menghuraikan dua isi yang terdapat di dalam tajuk assignment berkumpulan, iaitu konflik modernisme dan pasca modernisme dalam masyarakat di Malaysia. Yang pertama ialah konsep modernisme dan pasca modernisme. Konsep modernisme, perkataan modernisme ini berasal daripada perkataan Inggeris iaitu modernism yang bermaksud modern character or quality of thought, expression or technique iaitu watak moden atau kualiti pemikiran, ungkapan atau teknik. Ia juga berasal daripada perkataan Latin iaitu modo yang bermaksud just now dan recently. Kemunculan modernisme ini ialah akibat daripada fahaman sekularisme yang bermula di Eropah sejak abad ke-15 hingga abad ke-17, yang mana pada asasnya ia bertujuan bagi menentang fahaman agama Kristian dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman itu. Ia juga meliputi pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan adat resam dan sebagainya. Pada era modernisme ini juga, masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada fahaman beragama. Seterusnya, konsep pasca modernisme. Menurut Zacharias Tapa, pasca modernisme merupakan sambungan kepada fahaman sekularisme barat yang bersifat anti-agama dan anti-Tuhan. Shahram T.M. Sulaiman telah meringkaskan bahawa semenjak Perang Dunia Kedua, pasca moden adalah kekuasaan budaya atau budaya saintifik daripada budaya kapitalisme. Tokoh pasca modernisme iaitu John Francis Lyotard juga menyatakan bahawa modernisme ialah satu teori yang berunsurkan keraguan yang membawa maksud kepada pendapat yang menggesal atau mendakwa sesuatu perlu mempunyai dasar perihal yang nyata bagi merealisasikan sesuatu ilmu pengetahuan yang dituntut dan asas epistemologi yang diperlukan. Konsep pasca-modernisme ini bermula pada pemikiran pemodenan yang lahir pada abad ke-18 dengan kemunculan ramai ahli pemikir dan kemajuan teknologi di barat. Para pemikir berpandangan bahawa pemikiran era modernisme ini dianggap tidak sesuai dan relevan dan digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca-modernisme seperti humanism, feminism, pragmatism, hedonism dan lain-lain. Seterusnya, sudut pandangan barat terhadap modernisme dan pasca modernisme. Menurut ulama Mesir iaitu Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan pemikiran barat ini adalah pemikiran teori yang menguasai dunia moden barat di Eropah dan Amerika pada hari ini. Pemikiran falsafah ini jelas merujuk kepada sudut pandangan manusia barat dalam aspek agama dan kehidupan tentang alam semesta dan manusia, ilmu pengetahuan dan nilai. Menurut ahli sosiologi Perancis iaitu Alan Turing, idea modernisme ini sangat berkait rapat dengan rasionalisasi. Menurutnya lagi, rasionalisasi akan memperkembangkan idea masyarakat dalam berfikir rasional dengan menjadikan akal sebagai pengawal utama. Rasionalisasi ini juga menjadi komponen utama kepada modernisme dalam mekanisme pembangunan dan kemajuan peradaban. Seterusnya, perspektif barat yang mengetengahkan bahawa modernisme dan idea kemajuan mempunyai hubungan yang amat rapat, di mana mereka mempercayai bahawa sains dan teknologi mampu memajukan manusia dalam bidang sains dan teknologi serta mampu menghasilkan hasil kerja yang cekap dan efisien. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ulasan artikel yang bertajuk Moderniti dan hubungannya dengan idea kemajuan. Isi kandungan di dalam artikel ini terdapat pengenalan, ringkasan artikel, isu yang dibawa oleh penulis, isu yang menarik bagi pengkaji, kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel, kritikan terhadap isu yang dikaji, serta rumusan dan cadangan. Yang pertama adalah pengenalan. Sedikit bibliografi bagi artikel moderniti dan hubungannya dengan idea kemajuan. Artikel ini ditulis oleh Dr. Nasruddin Yunus di dalam Jurnal Pengajian Umum Bilangan 8 yang diterbitkan pada tahun 2007 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, sedikit pengenalan juga terhadap penulis artikel Moderniti dan hubungannya dengan idea kemajuan iaitu Dr. Nasruddin Yunus. Beliau kini berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Pusat Citra Universiti Pusat Pengajian Liberal di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM.
Beliau juga merupakan anggota penyelidik di Institut Islam Hadari UKM. Bagi pendidikan beliau pula, beliau mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Madinah Arab Saudi dalam bidang syariah. Beliau juga mendapat ijazah sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pengajian sivil dan mendapat Doktor Falsafah di University of Wales dalam bidang pengajian agama. Ringkasan bagi artikel. Di dalam artikel ini terdapat beberapa subtopik yang dapat dipecahkan, iaitu yang pertama adalah konsep moderniti, yang kedua ciri-ciri moderniti, yang ketiga moderniti dan hubungannya dengan idea kemajuan, dan yang terakhir adalah konsep kemajuan moden. Seterusnya isu yang dibawa oleh penulis. Isu yang pertama adalah konsep moderniti, di mana penulis mengetengahkan konsep moderniti ini yang disifatkan sebagai universal, di mana konsep ini menyokong kepada pemikiran-pemikiran seperti rasionalisme, sekularisme dan liberalisme. Moderniti ini juga memberi pengaruh yang amat besar dengan penyebaran sains moden dalam bidang keilmuan. Definisi moderniti ini terbahagi kepada dua sudut, iaitu daripada sudut bahasa dan sudut falsafah. Bagi sudut bahasa, moderniti ini ialah sesuatu yang bersifat kini. Manakala dari sudut falsafah, daripada pandangan ahli sosiologi Perancis iaitu Alan Turing, beliau merumuskan bahawa moderniti yang meletakkan darjat sains lebih tinggi berbanding Tuhan dan memudarkan kepercayaan agama di dalam kehidupan dengan menjadikan pemusatan kuasa hanya tertumpu kepada manusia. Seterusnya, isu yang kedua ialah ciri-ciri moderniti, di mana ciri-ciri moderniti ini penulis membincangkan bahawa ciri-ciri ini merupakan asas kepada kekuatan moderniti, terutama peranannya dalam menyumbang kepada pembangunan moden. Antara ciri yang ditekankan ialah bersifat rasional, bersifat sekular, bersifat liberal, kemajuan sains dan pembangunan ekonomi. Isu yang ketiga ialah kaitan moderniti dengan idea kemajuan. Dalam isu ini, konsep moderniti dan hubungannya dengan idea kemajuan ini dijadikan sebagai kayu ukur kepada perkembangan dalam kehidupan dan juga dijadikan sebagai suatu kepercayaan atau ideologi sebagai panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Di sini juga penulis menekankan bahawa konsep moderniti dan idea kemajuan ini bersifat yang tiada penghujung atau penamat, yang dipercayai membawa kepada hakikat bahawa ia akan sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Akhir sekali, isu yang dibawa oleh penulis iaitu isu yang keempat, ialah konsep kemajuan moden, di mana konsep kemajuan moden ini menekankan kepada suatu pergerakan yang semakin marak akan semakin baik. Penulis juga memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh yang menyumbang kepada teori-teori kemajuan seperti Charles Darwin, di mana menurut beliau di dalam hasil karyanya iaitu The Origin of Species by Means of Natural Selection, bahawa kesemua makhluk hidup sama ada manusia maupun haiwan adalah berasal daripada keturunan yang sama, di mana keturunan yang awal ini akan berubah mengikut kesesuaian keadaan dan persekitaran yang sentiasa berubah. Perubahan dan penyesuaian ini yang dikenali sebagai satu proses evolusi. Seterusnya, tokoh Karl Marx di dalam karya beliau The Holy Family pada tahun 1845, beliau menekankan bahawa keupayaan manusia membentuk sejarah adalah ditentukan dengan ekonomi, iaitu keperluan terhadap material, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah semata-mata bertujuan ekonomi bagi pemuasan terhadap material. Seterusnya, isu yang menarik menurut pandangan pengkaji iaitu salah satu ciri moderniti yang merupakan asas kepada kekuatan moderniti yang dinyatakan oleh penulis iaitu bersifat rasional. Di dalam penulisan ini, sifat rasional merupakan ciri yang utama di dalam konsep moderniti, di mana rationality ini merupakan pemikiran yang berpegang bahawa akal fikiran merupakan sumber yang paling utama dalam mengenali hakikat sesuatu. Dengan erti kata lain, pemikiran rationality ini menolak agama, mitos dan metafizik sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mengangkat darjat akal fikiran manusia sebagai sumber ilmu yang tertinggi. Pemikiran ini juga diterima pakai sebagai cara pemikiran yang moden dalam kehidupan menyeluruh kerana pendekatannya terhadap ilmu sains dan sosiopolitik. Pernyataan yang diulas oleh penulis ini disokong dengan maklumat daripada Jurnal Usuluddin yang mengatakan bahawa lahirnya rasionalisme ini
di dalam falsafah moden barat ialah hasil daripada pemikir-pemikir dan ahli falsafah yang ingin membebaskan diri daripada cengkaman pemikiran tradisional falsafah yang meletakkan iman sebagai asas kepada ilmu pengetahuan. Rasionalisme ini juga dibawa oleh ahli falsafah Perancis iaitu René Descartes yang juga dianggap sebagai bapa falsafah moden di dalam dunia barat. Ideologi yang dibawa oleh beliau ini merupakan punca kepada tercetusnya penggunaan akal fikiran sebagai ilmu pengetahuan serta menolak ajaran gereja-gereja Kristian yang kononnya dianggap berpegang kepada wahyu tetapi hakikatnya bertentangan dengan ajaran agama. Ideologi yang dibawa oleh Descartes ini juga merupakan titik permulaannya masyarakat yang mengagungkan akal fikiran berbanding iman di dalam kehidupan. Seterusnya, kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel ini kepada masyarakat. Okey, dari sudut kekuatan, penulis telah menyediakan informasi yang jelas bagi setiap subtopik dan dikuatkan lagi dengan pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh barat. Penulis juga memberikan gambaran sejarah awal kemunculan idea moderniti dengan terperinci dan mudah difahami oleh pembaca. Okay, dari sudut kelemahan pula, pendefinisian yang diberikan oleh penulis bagi konsep moderniti ini adalah sukar untuk difahami kerana penggunaan kosakata yang digunakan menyukarkan pengkaji dan pembaca untuk memahami idea yang ingin disampaikan oleh penulis. Okay, akhir sekali ialah sumbangan. Okay, pendedahan terhadap konsep moderniti dan konsep kemajuan moden ini membolehkan pembaca untuk melihat aspek ini daripada sudut pandangan yang lain bagi yang berbeza pandangan ataupun pegangan. Sebagai contohnya, pada sudut pandangan barat, mereka menolak ajaran agama dan wahyu iaitu Al-Quran sebagai rujukan utama untuk dijadikan sebagai kompas kehidupan mereka. Akan tetapi, dari sudut pandangan Islam pula, mereka meletakkan ajaran agama dan sumber wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan di dalam kehidupan mereka. Okay, seterusnya, kritikan dan ulasan terhadap artikel. Okay, di dalam artikel ini, pengkaji menolak pernyataan yang dinyatakan oleh penulis mengenai konsep kemajuan moden yang didefinisikan di dalam artikel ini. Di dalam konteks tersebut, penulis telah memberikan beberapa pandangan tokoh-tokoh barat bagi menyokong teori kemajuan ini. Antaranya ialah teori evolusi yang dinyatakan oleh Charles Darwin di mana beliau mengemukakan bahawa kesemua hidupan di muka bumi ini adalah bermula daripada satu keturunan yang sama dan akan melalui fasa perubahan demi perubahan bagi menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitarannya. Jadi di sini kenyataan tersebut amatlah jelas bertentangan dengan ajaran agama, terutamanya di dalam agama Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran juga telah jelas menggambarkan bahawa manusia yang pertama merupakan Nabi Adam alaihissalam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah dan dicipta dengan sifat-sifat yang sempurna. Seperti yang ditulis dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hijj ayat 26, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia iaitu Adam daripada tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberikan bentuk. Ayat Al-Quran ini telah jelas menunjukkan bahawa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh teori Darwin iaitu melalui proses evolusi. Seterusnya, pengkaji menolak pernyataan penulis dalam bahagian subtopik kedua iaitu ciri-ciri moderniti di dalam konteks bersifat rasional. Dikatakan bersifat rasional ini membawa kepada fahaman rasionalisme di mana ideologi ini merupakan fahaman kepada penolakan fahaman beragama dengan menganggap akal rasional sudah mencukupi sebagai sumber yang utama dalam merujuk sesuatu perkara. Dan pernyataan ini jelas ditolak di dalam jurnal Ilmu Ushuluddin yang membincangkan tentang hakikat ilmu dalam Islam. Terdapat 3 bentuk sumber ilmu yang diyakini dan dipegangi oleh umat Islam iaitu daripada ayat-ayat Hauliyah, ayat-ayat Hauniyah dan ayat-ayat Insaniyah. Al-Quran ini dijadikan sebagai merupakan ilmu Hauliyah yang merupakan sumber ilmu yang paling utama dan teras di antara ketiga-tiga sumber ilmu di mana kesahihannya tidak dapat disangkal, dan ia juga menjadi rujukan dalam memandang sumber ilmu yang lain kerana di dalam isi kandungan Al-Quran ini merangkumi ilmu Hauniyah dan ilmu Insaniyah.
Akhir sekali ialah cadangan dan rumusan. Okey, bagi cadangan dari sudut penulisan, penulis boleh menambah maklumat di dalam artikel ini daripada sudut pandangan Islam dalam konsep moderniti dan kemajuan moden ini bagi membolehkan pembaca membuat perbandingan antara dua pandangan ini dengan lebih jelas dan komprehensif. Dari sudut penggunaan bahasa pula, boleh menambah baik artikel ini dengan pemilihan kosakata yang bersesuaian dan mudah untuk difahami oleh pembaca, kerana pemilihan kosakata yang tidak bertepatan dan bersesuaian akan membingungkan dan menyukarkan pembaca untuk memahami dan mentafsir perkara yang ingin disampaikan oleh penulis. Kesimpulannya, isu yang dikaji di dalam artikel ini sangat berguna dan membuka mata pembaca tentang konsep moderniti dan konsep kemajuan yang dijelaskan di dalam artikel ini. Isu-isu yang dikemukakan juga adalah berasas dengan memberikan pandangan daripada tokoh-tokoh barat bagi menjelaskan lagi kefahaman pembaca terhadap isu yang dibincangkan di dalam setiap subtopik. Setiap subtopik juga disusun dengan teratur dan kemas yang membawa kepada kefahaman yang mudah bagi setiap pembaca untuk memahami isu yang ingin disampaikan di dalam artikel ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.